Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid tahun 4. Okey, berjumpa kita semula pada PDPR kali ini. Okey, pada tajuk manusia, kita masih lagi berada pada tajuk manusia. Jadi topik yang kita akan belajar pada minggu ini ialah gerak balas manusia terhadap rangsangan. Okey murid-murid, mari kita lihat standard kandungan yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita ada 4, iaitu menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan. Kedua, menjelaskan dengan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian. Ketiga, membuat inference tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan. Dan yang keempat, memerihalkan tabiat yang mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan. Okey murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan gerak balas terhadap rangsangan? Mari kita baca bersama-sama. Okey, anda boleh rujuk buku teks anda tahun 4 untuk tajuk gerak balas terhadap rangsangan. Okey murid-murid, manusia bergerak balas terhadap perubahan keadaan persekitaran. Keadaan persekitaran boleh berubah. Perubahan ini dikenali sebagai rangsangan. Tindakan yang dilakukan terhadap rangsangan pula dikenali sebagai gerak balas. Organ deria manusia menerima rangsangan seperti cahaya, bau, bunyi, rasa dan sentuhan. Perhatikan situasi di bawah. Sedapnya bau. Jadi di sini rangsangannya adalah bau makanan. Okey. Berdasarkan situasi di atas, bau makanan ialah contoh rangsangan, manakala tindakan menghidu bau makanan oleh hidung ialah contoh gerak balas. Jadi murid-murid, bau makanan yang dikeluarkan oleh masakan ibu ini merupakan rangsangan, manakala tindakan iaitu menghidu bau makanan ialah gerak balas. Okey, perhatikan contoh situasi lain, rangsangan dan gerak balasnya. Okey, tangan terangkat apabila tersentuh duri. Rangsangan tersentuh duri. Gerak balas dia, tangan terangkat. Okey, seterusnya, terkejut apabila bunyi petir. Rangsangannya bunyi petir. Gerak balasnya terkejut. Okey, organ deria. Mari ikuti kisah Jimmy pada suatu hari. Perhatikan setiap tindakan yang dilakukan oleh Jimmy. Okey, setiap pagi Jimmy akan bangun pagi seawal jam 5 pagi untuk ke sekolah. Perkara yang dilakukan oleh Jimmy setiap kali bangun tidur, selepas dia bangun, dia akan mandi. Ini pun biasanya awak akan alami. Bangun pagi, mandi kan. Jadi apa yang awak akan alami ni minggu depan ni awak dah nak sekolah. Dah mula nak sekolah, dah kena mandi pagi, sejuk, betul? Kalau rumah awak tak ada heater, air sejuk lah awak mandi pagi-pagi tu. Jadi kita tengok kat sini, Jimmy berasa sejuk setiap pagi, menggigil badan dia. Ini bermaksud deria apa yang menyebabkan Jimmy ini berasa sejuk? Deria, organ deria dia kulit. Kulit awak lah. Kalau sejuk kan kita akan rasa sejuk tu di kawasan badan yang kulit-kulit kita ni kan. Okey. Seterusnya, selepas mandi, Jimmy akan sarapan. Ibu Jimmy akan menyediakan sarapan. Selepas tu dia akan minum dululah. Pertama sekali dia akan minum. Tawarnya teh ini. Dia minum teh yang kurang manis. Jadi tawarlah. Jadi rasa organ diri dia apa? Lidah. Rasa tawar. Okey, seterusnya. Sedapnya bau ayam goreng ini. Bau ya. Organ diri apa bau ayam goreng? Organ dia hidung. Kemudian selepas sarapan, dah pukul 7 pagi tu, Jimmy akan bergerak ke sekolah. Di sini dia akan nampak matahari dah naik pada waktu ni. Jadi silaunya. Jimmy akan merasa silau. Silau ni organ deria apa? Organ deria mata. Jadi faham ya, ada 4 organ deria pada waktu pagi yang Jimmy akan alami. Yang pertama sejuk, organ deria kulit, mandi pagi. Kedua, minum air tawar, teh tawar rasanya. Jadi Jimmy organ deria dia ialah lidah. Kemudian sedapnya bau ayam goreng ini.
Jimmy membau menghidu bau ayam goreng. Jadi organ dirinya hidung. Kemudian sewaktu di sekolah, matahari dah naik, Jimmy merasa silau. Mata organ diri mata. Okey, murid-murid, kita akan lihat seterusnya. Apakah kepentingan gerak balas? Manusia bergerak balas apabila organ deria menerima rangsangan. Organ deria tadi kita dah belajar ada 4, kulit, lidah, hidung dan mata. Jadi apabila kita mendapat rangsangan daripada organ deria ni, kita akan membuat gerak balas. Tengok situasi 1. Terkejutnya saya, lajunya kereta itu, mujur pemandu membunyikan horn. Di sini, ni seseorang wanita atau perempuan ni tengah berjoging berjoging di waktu pagi. Jadi ketika berjoging, tiba-tiba ada sebuah kereta yang bergerak dengan laju membunyikan horn. Kalau perempuan ni tak dengar bunyi horn ini, kemungkinan dia akan dilanggar. Jadi organ dia apa? Organ dia telinga. Pemandu tu membunyikan horn yang kuat. Jadi organ dia telinga. Jadi apa gerak balas perempuan ni akan buat? Perempuan ni akan mengelak ke tepi lah. Itu kepentingan dia. Kalau kita tak dengar bunyi, kita tak dengar bunyi horn ni, kemungkinan perempuan ni akan dilanggar oleh kereta ni. Okey, ini situasi 1. Kita tengok situasi yang kedua. Dari mana datangnya bau asap ini? Lebih baik saya menyelamatkan diri dan menelefon bomba. Jadi di sini, seorang lelaki menghidu bau asap. Bila dia bau asap ni, dia akan membuat tindakan gerak balas. Dia akan menyelamatkan dirilah daripada kawasan yang dia bau asap tu. Apa yang awak akan fikir bila awak terbau asap di rumah ke di sekolah? Kemungkinan akan ada kebakaran, betul? Jadi apa yang perlu awak buat? Tindakan gerak balas dia, menyelamatkan diri atau menelefon pihak bomba. Apakah yang akan berlaku jika orang di atas tidak dapat menghidu bau asap? Kemungkinan dia akan akibat dia akan terbakar lah oleh kebakaran itu. Ini situasi yang kedua. Jadi organ deria dia hidung. Tindakan gerak balas, menyelamatkan diri apabila terbau asap atau menelefon bomba. Okey, seterusnya. Situasi 3. Alamak, kena beri laluan kepada ambulans ni. Sudah tentu ada pesakit yang perlukan bantuan. Apakah yang akan berlaku sekiranya semua pemandu jalan raya di atas tidak dapat bergerak balas terhadap bunyi siren ambulans? Di sini ada seorang lelaki sedang memandu kereta. Bila sedang memandu kereta, dia terdengar bunyi siren ambulans. Jadi bila kita sebagai seorang rakyat Malaysia mendengar siren ambulans, siren polis ke siren bomba, kita perlu memberi laluan. Jadi pemuda ini perlu memberi laluan kepada bomba. Kerana apa? Kerana bomba ini membawa pesakit yang perlu dihantar dengan segera ke hospital. Okey, jadi di sini organ deria yang pemuda ini perlu peka atau perlu ada ialah telinga. Jadi tindakan dia memberi laluan kepada ambulans. Okey murid-murid. Okey. Seterusnya kita akan lihat tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Okey, di sini tabiat ni merupakan apa perkara-perkara lah atau sikap-sikap yang boleh mengganggu gerak balas manusia. Okey, kita baca di sini, tabiat meminum arak. Okey, kita dah belajar dalam subjek pendidikan kesihatan hari Ahad lepas. Tabiat minum arak ni, apa akibat-akibat kesan buruk dia? Menghidugam dan menyalahgunakan dadah boleh memberikan kesan buruk kepada manusia. Tabiat tersebut boleh mengganggu gerak balas manusia terhadap rangsangan yang diterima. Okey, yang pertama, meminum arak, minuman keras atau minum alkohol. Arak ialah minuman beralkohol yang boleh menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Oleh sebab itu, gerak balas peminum arak menjadi lambat apabila menerima rangsangan kerana organ derianya terganggu. Orang yang minum arak ini, dia punya rangsangan terhadap tindakan akan menjadi lambat. Itu sebab arak ni tidak bagus digunakan atau diminum. Orang yang memandu kereta orang menjadi mabuk akan menyebabkan kemalangan. Sebab apa? Rangsangan dia tidak boleh bertindak dengan cepat. Okey, minum arak ni menyebabkan gerak balas dia jadi lambat. Orang mabuk dia tak boleh bertindak dengan pantas. Okey.
Contohnya apabila orang mabuk membawa atau memandu kereta, okey, memandu kereta di atas jalan raya, okey, dia tidak dapat memberikan fokus ke atas jalan raya. Orang-orang sekeliling, pemandu-pemandu lain yang memberikan horn pun, pemandu mabuk ni tidak akan dapat dengar. Sebab itulah boleh berlakunya kemalangan. Okey, seterusnya. Gam. Ni ada Gam ialah sejenis bahan kimia yang boleh menyebabkan seseorang yang menghidunya akan berkhayal dan ketagih. Bahan kimia yang terkandung dalam gam boleh menjejaskan fungsi organ deria dan otak seseorang penghidu gam. Oleh sebab itu, gerak balas akan menjadi lambat ketika menerima rangsangan. Ni menghidu gam ni ada satu manusia juga dia bukan setakat minum arak, menggunakan dadah, ada juga yang menghidu gam. Jadi bahan kimia dalam gam ni banyak bahan kimia yang sangat berbahaya. Berbahaya untuk otak awak. Jadi dia tak dapat memberikan tindak balas terhadap rangsangan. Dia pun sama lebih kurang macam orang yang mengambil dadah atau mengambil alkohol. Berada dalam keadaan mabuk. Itu sebab rangsangan dia yang diberi, yang dia akan dapat tu, dia akan bertindak dengan lambat. Okey. Ni lama-lama ni orang yang menghidu gam ni, tabiat menghidu gam ni, lama-lama orang ni akan mati. Otaknya akan mati. Saraf-saraf di otak akan mati. Jangan sesekali terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral ini meminum arak, menghidu gam, okey, dan seterusnya. Yang terakhir, menyalahgunakan dadah. Dadah ialah bahan yang digunakan sebagai ubat. Untuk pengetahuan semua murid-murid, sebenarnya dadah ni adalah bahan yang digunakan dalam ubat-ubatan. Ubat-ubatan yang dijual di farmasi, okey. Dadah ni digunakan dalam ubat-ubatan. Walau bagaimanapun terdapat juga dadah yang disalahgunakan. Ini masalahnya, disalahgunakan. Dadah ni disalahgunakan. Patutnya ambil dos yang dinasihatkan oleh doktor, oleh farmasi, tetapi dos yang diambil oleh penagih dadah ni terlampau berlebihan. Disalahgunakan seperti ubat batuk. Seperti kita tahu, ubat batuk ni bila kita minum kita akan mengantuk. Jadi orang yang menagih dadah ni, penagih dadah ni, dia mengambil ubat batuk dengan jumlah yang banyak. Kalau awak satu hari awak minum 3 kali satu hari, contohnya ubat batuk, minum 1 sudu. Tapi orang penagih atau penagih dadah ni, dia sekali ambil satu ubat batuk, 1 botol dia minum terus untuk menghayalkan dirinya. Itu bukan tidur lagi dah, dia dah terus berada di terus koma rasanya. Ubat batuk dia ambil 1 botol, minum terus. Kemudian pil ecstasy yang boleh menyebabkan seseorang akan berkhayal atau tidak sedarkan diri. Macam cikgu cakap lagi tadilah, tidak sedarkan diri dan ketagih. Ubat batuk, pil ecstasy ni merupakan jenis-jenis dadah yang boleh menyebabkan orang yang menggunakannya ni ketagih, menggunakan dengan berlebihan. Pil ecstasy ni pula biasanya dijual di kelab-kelab malam. Jadi orang yang menggunakan pil ecstasy ni untuk mendapatkan khayal, dia punya rasa khayal yang tinggi. Okey. Oleh sebab itu, gerak balas seseorang penagih dadah akan terganggu apabila menerima sesuatu rangsangan kerana organ dirinya tidak dapat berfungsi dengan baik. Sama seperti orang yang minum arak, orang yang menghidu gam. Okey, sama je. Dia kerana organ dirinya tidak dapat berfungsi. Hidung dia tak dapat berfungsi, mata dia tidak dapat berfungsi, telinga dia tidak dapat berfungsi. Jadi orang yang menggunakan dadah ni akan sentiasa berada dalam keadaan khayal. Dia akan berada dalam keadaan khayal. Jadi kita belajar 3 tabiat yang boleh mengganggu kesan tindakan gerak balas manusia ni. Minum arak, kedua menghidu gam, yang ketiga menyalahgunakan dadah. Okey murid-murid, sekian, terima kasih. Okey, selamat kembali ke sekolah. Minggu hadapan, okey, bermula 8 Mac 2021, murid-murid sesi pagi akan kembali ke sekolah. Okey, jumpa kita di sekolah. Saya akan terangkan lebih lanjut tentang PDPC kita di sekolah. Okey, bukan lagi PDPR. Kalau di sekolah digelar PDPC, pembelajaran dan pemudah cara. Okey. Jadi murid-murid, sehingga kita berjumpa di sekolah nanti. Selamat kembali ke sekolah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye bye.